أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. نوينا التعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, thumma syukru lillah. Kita rafakkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, lafaz syukur yang tentunya walaupun sebanyak mana kita rafakkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tetap tidak akan dapat mampu untuk kita balas jasa-jasa dan nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Dan di antara sebesar-besar nikmat yang Allah kurniakan kepada kita adalah diutuskannya baginda Nabi kekasihnya sebagai Rasul, menyampaikan wahyu, menyampaikan ajaran, menyampaikan agama kepada kita pada hari ini, sehingga kita dapat menikmati apa yang kita nikmati daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang kita akan sambung perbicaraan tentang kitab Syama'il Muhammadiyah yang membicara tentang kekasih Allah Subhanahu wa taala, iaitulah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dalam bab yang ke-33 insya-Allah kita sambung. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid daraini amin. Babu ma jaa fi ta'atturi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang ta'attur. Ta'attur maksudnya asal daripada atar, minyak wangi yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi dalam bab sebelum ini kita dah tengok tentang minuman ataupun cara minum Nabi. Ini masuk lagi pada aksesori yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah minyak atar ataupun berwangi-wangian yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad ibn Rafi' ghairu wahidin qalu anba'ana Abu Ahmad Az-Zubairi qala haddatsana Syaiban an Abdullah ibn al-Mukhtar an Musa ibn Anas ibn Malikin an abihi qala kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sukkatun yatatayyabu minha. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu minyak wangi sukkah. Sebahagian ulama mengatakan sukkah ini maksudnya adalah sejenis minyak wangi yang kehitam-hitaman, ada aroma yang boleh bertahan lama. Sebahagian daripada syekh kami mengatakan yang dimaksudkan dengan sukkah adalah botol. Jadi Nabi SAW ada sebotol minyak wangi yang Nabi SAW gunakan dia untuk berwangi-wangian. Jadi ini sabdaan Sayyidina Anas, dan minyak wangi itu pula adalah minyak wangi yang tahan lama. Kalau dalam konteks kita sekarang, minyak wangi mahal lah. Dia tak jadi yang pirate UAE punya tu RM10 tu kan. 10 dia mahal punya lah. Dan kebiasaan minyak wangi yang digemari oleh Nabi SAW ada beberapa. Antaranya adalah ud. Ud. Apa bahasa kita apa panggil? Kayu gaharu Gaharu. Ud. Ud ni pun ada spesies dia juga.
Kalau kita pergi ke tempat-tempat minyak wangi pun ada ud RM5 ada, ud RM30 ada, ud sebotol 300 pun ada, ud sebotol 3,000 pun ada. Jadi banyak jenis dia. Dan kata para masyayikh kami juga, bila kita tengok bahawa antara sunnah yang Nabi SAW jarang tinggalkan juga adalah minyak wangi. Dan hakikat Nabi SAW pakai minyak wangi bukan sebab badan berbau. Itu kita kena tahu. Kita pakai minyak wangi sebab tubuh badan kita opposite. Kita ni pakai minyak sebab nak tutup bau badan kita. Sebab lawan bagi wangi adalah tak wangi lah, busuk. Jadi bila kita pakai minyak wangi, jadi wangi. Tapi Nabi SAW tak begitu. Nabi pakai minyak wangi bukan sebab tubuh Nabi berbau busuk. Bahkan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Nabi SAW boleh dicium baunya daripada jarak yang jauh. Maknanya tubuh badan Nabi itu sendiri dah memang wangi. Dan dalam sebahagian riwayat hadis mengatakan bahawa peluh Nabi itu lebih wangi daripada kasturi. Maknanya peluh kalau kita punya peluh tak ada siapa tahan, hatta diri kita sendiri pun tak tahan cium bau badan kita. Peluh kita tak pernah orang ambil tahulah tentang peluh kita. Bahkan baju kita yang basah berpeluh pun dengan bau peluh, bini kita kutip pun sambil tutup hidung. Maknanya baunya tu tak ada siapa pun tahan. Tapi peluh Rasulullah SAW lebih wangi daripada kasturi. Apatah lagi bau badan yang original. Tapi Nabi nak bagi tahu kepada kita tuntutannya untuk memakai minyak wangi, sehingga Nabi yang dah memang wangi masih lagi maknanya pakai minyak wangi. Itu nak bagi tahu bahawa berwangi-wangian adalah satu sunnah yang sangat-sangat dituntut. Jadi Nabi yang memang wangi pun pakai minyak wangi, kita yang tak wangi lebih-lebih lagi lah dituntut untuk berwangi-wangi. Dan kata para ulama kita, itu juga menandakan bahawa Nabi SAW nak ajar umat, nak ajar kepada umat. Sebab kalau Nabi yang dah memang wangi dan Nabi tak pakai minyak wangi, macam mana umat nak tahu kesunahan untuk berwangi-wangi, sedangkan perkara tersebut adalah satu mukjizat yang dikurniakan Allah SWT kepada Nabi SAW. Kita badan kita biasa, maknanya Nabi nak ajar sunnahnya, maka Nabi pun berwangi-wangian. Dan Nabi nak ajar juga kepada umat supaya jangan kedekutlah untuk pakai minyak wangi. Dan kata sebahagian guru-guru kami juga, bila kita menghargai badan kita, maknanya natatayyab, kita berwangi-wangian dan kita niatkan untuk Rasulullah SAW, maknanya kita niat untuk ittiba' sunnah Nabi SAW. Duit yang kita bazirkan untuk membeli minyak wangi walaupun mahal, itu tidak dianggap sebagai satu pembaziran. Sebab maknanya kita pun tahu di sini pun minyak wangi yang Nabi pakai ni yang tahan lama baunya, maknanya yang mahal. Pada zaman itu seorang sahabat Nabi nama Sayyidina Mus'ab kan, pemuda syabab ahlil jannah, pemuda syurgawi yang meninggalkan ibunya kerana nak ikut Rasulullah SAW. Kaya yang amat. Nak bagi tahu kayanya dia lalu di satu lorong, bau minyak wanginya masih stay di lorong itu walaupun dia dah tak ada di lorong itu. Maknanya kayanya dia dengan pakai minyak wangi waktu macam tu. Tapi sebaik saja ikut Nabi Muhammad, disuruh oleh maknya untuk patah balik kepada agama asal, sekali-kali tidak akan aku patah balik. Dan Sayyidina Mus'ab inilah yang ketika wafatnya, maknanya dia tinggalkan seluruh kekayaan dia, dan ketika wafatnya kain kapannya tak cukup. Maknanya dalam keadaan yang cukup miskin, tapi maknanya dialah yang menjadi tulang belakang agama. Salah seorang yang jadi tulang belakang sebelum Nabi hijrah, dia dihantar sebagai gubernur ke Madinah. Tarik kain kapan, tarik tutup kepala, kaki nampak. Tarik tutup kaki, kepala nampak.
maknanya miskinnya keadaan dia ketika mana dia wafat, ketika mana dia meninggal. Ini orang-orang yang menjadi tulang belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan berkiralah, senang cerita dalam bab minyak wangi, mungkin kita ada beberapa kategori minyak wangi yang biasa kita beli sebotol RM5, yang Maidin punya 3 botol RM5. 3 botol RM5, pakai kejap 2 minit je tahan. Sampai terpaksa tangan tu pegang je kan. Gosok je. Bau tu selagi tak gosok, selagi tu tak ada baunya. Ada yang murah dan ada juga yang mahal. Yang mahal kita pakai bila ada majlis-majlis yang baik. Bila kita pergi semayang berjemaah, kita niatkan ittiba' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat pahala sunnahnya. Dapat pahala mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila yang terbaik antara semua, mungkin kita ada minyak wangi RM5, kita ada minyak wangi RM30, kita ada minyak wangi RM300. Sebotol je kita beli, memang sayang betul lah. Dia pakai pun jarang-jarang tu. Jarang-jarang bila dia nak pakai, sebab kalau pakai kerap sangat cepat habis, botak pula kepala. Nak kena beli banyak. Jadi ada yang satu yang special sungguh, bila nak pakai di hari Jumaat, waktu solat Jumaat. Pakai di hari yang afdal. Paling afdal untuk berwangi-wangian adalah pada hari Jumaat, dan itu pahala sunnahnya, memang ada pahala sunnah berwangi-wangian di hari Jumaat untuk solat Jumaat. Tambah pula lagi dengan kita niatkan ittiba' dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pergi tempat-tempat biasa, pakai minyak wangi biasa pun tak apalah kan. Pergi kenduri ke kan, kenduri minyak wangi RM5 boleh lah kan. Pergi semayang pakai yang mahal, jangan terbalik. Dia pergi keluar dating, dia pakai hak yang mahal kan. Pergi semayang kadang-kadang minyak wangi pun tak pakai. Tunggu tengok ada masuk, diri cari sebelah pintu surau, kot-kot ada orang wakaf minyak wangi, orang wakaf atas rak Quran aja. Itu pun kalau ada. Tengok kalau tak ada, halal je lah. Orang sebelah pun semayang, semayang sebelah kita pun perfume ketiak kita je. Jadi semayang ni kena paling diutamakan lah berwangi-wangian. Dan antara 3 perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka adalah, yang pertama minyak wangi, yang kedua adalah wanita salihah, yang ketiga adalah salat. Hak ni memang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Wanita salihah Nabi sebut kan, khairu mata'id dunya. Maknanya Nabi suka kepada wanita-wanita yang salihah. Sebaik-baik perhiasan dunia yang menenangkan, yang berseronok-seronok kita dengannya, itu adalah wanita salihah. Baik. Ya. Ciri-ciri wanita salihah, ini kena buka kuliah lain aja. Yang ini satu tajuk khas, kuliah cinta. Ciri-ciri wanita salihah adalah yang beragama. Paling mudahnya yang beragama lah. Hak yang Nabi bagi tahu, pilih 4 tu kan. Pilih 4 ciri tu. Yang cantik, yang berkedudukan, yang ada keturunan yang baik, dan yang beragama. Tapi Nabi sebut, kamu pilih yang beragama, bahagia yang lain dapat belaka. Jadi yang beragama ni tak semestinya ustazah. Orang kadang-kadang salah, wanita solehah dia ingat semua ustazah saja. Ustazah belum tentu solehah lagi. Belum tentu lagi. Yang solehah adalah yang menjaga kepada maruah dirinya. Bila dah bersuami, dia jaga aib suaminya. Menjaga maruah diri, menjaga aib suami, memberikan kasih sayang. Nabi sebut dalam hadis, nikahlah kamu dengan wanita yang al-walud dan yang al-wadud. Ini pun antara ciri-ciri solehah juga. Yang dia tu memandangnya akan terasa kasih sayang. Akan diberikan kasih sayang kepada kita. Bukan maknanya tengok tu macam tengok mak lampir kan. Maknanya tengok pun tak menenangkan jiwa. Sebab subjektif. Kita dengan wanita bab kecantikan itu subjektif. Tapi sebenarnya kecantikan dalaman akan membawa kepada luaran. Wanita yang berakhlak dengan akhlak yang baik, itulah wanita yang solehah. Sebenarnya samalah. Sebab wanita ni, wanita solehah akan jadi teman hidup kita. Sama juga macam teman yang Nabi, teman
teman sahabat kita sama juga macam Nabi sebut dalam hadis, ya, bersahabat, berteman ini macam berkawan dengan penjual minyak wangi kan. Ya, dia boleh jadi dua, sama ada macam berkawan dengan penjual minyak wangi ataupun dengan tukang besi. Ya, dengan tukang besi. Berkawan dengan tukang besi, ya, sama ada paling kurang kamu akan dapat bau hangit dia. Bau hangit dia menempa besi tu, dia bakar besi tu mesti bau hangit. Itu paling sekurang-kurang. Ya, paling teruk baju kamu akan terbakar bersama-sama dengan maknanya bakaran kepada besi itu. Ya, tapi kalau berkawan dengan penjual minyak wangi kata Nabi, maka paling kurang kamu akan dapat cium haruman wangi daripada minyak wangi yang dijual. Ya, maknanya yang lebih baik lagi mungkin dia bagi minyak wangi free. Ya, berkawan dengan penjual minyak wangi kan, paling kurang kalau tak berkawan pun lah, kita lalu pada orang yang jual minyak wangi pun dia calitkan ke tangan kita kan, ya, untuk sampel tu. Ya, kita lalu je, walaupun kita tak nak beli sekalipun, dia kata tak apa. Dia mesti akan bagi juga. Dan itu kita akan tengok dalam hadis akan datang, tak boleh tolak tu. Orang bagi jangan tolak. Ya. Baik. Boleh je ya. Kuliah wanita solehah lain cerita nanti kita buka kuliah lain, itu cerita 3 jam tu. Hadis yang berikutnya, wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Abdul Rahman ibn Mahdi qala haddatsana Azratu ibn Thabitin an Thumamata ibn Abdullah qala kana Anas ibn Malik la yaruddu at-tib wa qala Anas inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddu at-tib. Daripada Sayyidina Thumamah bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, adalah Sayyidina Anas bin Malik tidak pernah menolak jika ada orang bagi minyak wangi. Ini maksudnya tidak pernah menolak wangian. Wa qala Anas, dan Sayyidina Anas pula berkata bahawa Nabi SAW juga, ya, selama yang dikenali oleh beliau tidak pernah menolak minyak wangi. Ya, jadi orang bagi jangan tolak. Apa sebabnya? Sebabnya yang pertama adalah perkara itu dihadiahkan. Biasa kalau dalam majlis kadang-kadang orang keluar sebotol dia suruh passing je. Ya, passing orang sebelah, passing orang sebelah. Jadi dia dah hadiahkan dah sebenarnya. Jadi sebenarnya bila orang offer minyak wangi, itu adalah orang memberikan kita hadiah. Jadi cara untuk menghargai hadiah adalah, sebaik-baik cara adalah digunakan hadiah itu. Bila orang offer hadiah, kita ambil dan kita pakai. Ya. Dan kata para masyaikh, antara sebabnya lagi adalah, yang pertama adalah tidak susah untuk dibawa. Ya, jadi tak boleh tolak sebab orang bagi benda tu kecil. Ya, bukan hadiah minyak wangi, tak ada orang bagi botol besar kan. Ya. Macam hadiah hamper besar tu, nak kena payah pula nak angkut, tak. Minyak wangi orang bagi botol, habis-habis besar pun botol, satu besar tangan kita genggam, ya, makna boleh dibawa ke mana-mana dalam poket dan sebagainya, mudah. Ya. Jadi untuk diterima pun Nabi terima dan tak pernah tolak. Dan sebenarnya mafhum mukhalafahnya adalah juga wangian juga adalah suatu perkara yang menjadi sunnah untuk menghadiahkannya. Maknanya Nabi tak tolak kalau orang bagi. Maknanya bila ada orang bagi, itu pun satu sunnah jugalah. Ya. Memberikan minyak wangi sebagai hadiah. Dan itu juga tidak terlalu memberatkan. Ya, maksud memberatkan ni taklah terlalu mahal nak jadikan hadiah. Ya, benda RM5, RM10, ya, tak ada mahal sangat, ya, nak jadikan hadiah kepada orang berbanding dengan benda-benda lain yang mahal lah kan. Ya. Dan tidak ditolak juga adalah kerana baunya itu elok. Jadi minyak wangi, nama pun minyak wangi kan, bukan minyak hitam. Kalau bagi minyak enjin belum tentu sesuai kan sebagai hadiah. Ada orang tak pakai minyak enjin yang lain-lain, minyak wangi, maknanya baunya wangi. Cuma kadang-kadang kena ditengok jugalah, sebab minyak wangi ni ada banyak jenis. Ya, kalau boleh nak hadiahkan pada orang, bagi yang sedang-sedang baunya. Sebab dia ada yang pekat, hak atar yang jenis orang tua punya atar tu. Ya, kadang-kadang dibagi tu 2-3 orang pula bagi.
hak seorang ni bagi bau lain, dah di ni dekat tangan dah, dah dipakai. Datang pula sebelah kiri bagi lain pula, bubuh pula, campur dua bau dah. Elok-elok wangi terus jadi bau lain macam. Sebab bercampur sangat bau. Jadi nak pakai pun maknanya jangan sampai bau tu menyebabkan orang muntah pula. Dah lah, bau tu dah bercampur-campur, terlalu pekat dengan yang macam-macam jenis. Dalam masa yang sama letak pula, bila kita pakai tu kan, kita bubuh dekat nadi kan. Sebaiknya bubuh dekat nadi kan. Bubuh dekat sini, bubuh dekat nadi. Lepas tu sini nadi kita ni. Lepas tu last orang sapu kat sini kan. Sapu kat sini. Sapu kat sini, bubuh dekat ni, campur dengan bau tu pula. Ni bau ketiak tu. Jadi semerbak bau dia. Kadang-kadang orang sampai muntah. Yang kadang-kadang tu ada juga yang bagi jenis atar ni, dia tak kira bau tu. Main beli dia pun tak tahu bau dia macam mana, bagi hadiah pada orang. Bagi hadiah pada orang pun orang tak pakai juga. Jadi sebenarnya biarlah nak hadiahkan pada orang pun hadiahkan minyak wangi yang dia sendiri pun selesa dengan bau minyak tu. Kalau dia sendiri pun cium tak lalu, macam mana dia nak hadiahkan pada orang, nak mengharapkan orang nak pakai pula minyak wangi tu. Jadi Saidina Anas di sini, Saidina Thumamah seorang sahabat, dia cerita tentang Saidina Anas. Saidina Anas katanya tak pernah tolak wangian, dan Saidina Anas pula bila ditanya, dia balikkan perkara yang dibuat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang maknanya dia ceritakan ini sunnah para sahabat. Rupanya sunnah para sahabat memang semuanya mereka berpaut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Anas tak pernah tolak minyak wangi tu? Sebab dulu Nabi pun tak pernah tolak minyak wangi. Dan kata Saidina Anas, kami akan tahu biasanya bila Nabi nak datang kepada kami, sebab baunya sudah dicium daripada jauh. Mereka dah boleh agak dah, Nabi daripada pintu tu, contoh kalau masuk masjid dah tahu dah Nabi datang. Daripada wanginya minyak wangi yang Nabi pakai, dan juga wanginya bau badan Nabi itu sendiri, yang mulia. Baik, hadis yang berikutnya. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Ibnu Abi Fudayk an Abdullah bin Muslim al-Jundub bin Jundub an abihi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathun la turaddul. Awalan, yang pertama al-wasaid wad-duhun wat-tib wal-laban, dalam sebahagian riwayat yang lain. Daripada Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 benda yang tak boleh ditolak. Tadi salah satu aja disebut sebab bab ni bab minyak wangi kan. Jadi di sini ada 3 benda yang tak boleh ditolak, kata Sayyidina Abdullah ibn Umar. Yang pertama wisadah ataupun wasaid, bantal. Bantal tak boleh tolak. Orang mengantuk disorongkan bantal. Sebab apa? Bantal ni adalah memberikan keselesaan kepada seseorang. Sama ada bantal tu untuk baring ataupun bantal tu untuk sandar. Sebab orang Arab dia duduk sandar tepi je. Jadi biasanya dalam hadis ni pun memang akan ada nanti sampai pada satu bab ittika, bab sandaran Nabi. Nabi bersandar, letak macam cushion yang tinggi sikit tu untuk letak tangan. Jadi duduk santai. Bantal tu jadi tempat untuk landing tangan, macam sofa kita lah, ada tinggi sikit tu kan. Jadi tempat itu. Bila duduk bawah ada bantal tu jadi tempat bersandar secara duduk santai. Jadi 3 benda yang Nabi tak tolak. Nabi kata 3 benda yang tak boleh ditolak. Yang pertama bantal, orang offer bantal baring, orang offer bantal sandar. Yang kedua adalah ad-duhun, minyak. Minyak ni termasuklah minyak rambut, minyak wangi, termasuk juga. Dan juga yang ketiga adalah at-tib. Yang ketiga adalah at-tib, dalam riwayat yang lain al-laban. Tib ni minyak wangi lah. Dalam riwayat yang lain al-laban iaitu susu. Susu. Bantal, minyak, susu. 3 benda ni tak boleh ditolak. Dan ini sebenarnya semua perkara yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bantal keselesaan, minyak kekemasan,
Susu minuman yang paling disukai oleh Nabi. Sebab apa antara banyak-banyak air Nabi suka susu? Sebab kita dah cerita dah dalam bab minuman sebelum ni kan. Sebab satu-satunya minuman yang mengambil khasiat makanan, itulah susu. Minuman yang boleh kenyang. Lain tak boleh. Minuman lain kalau budak 2 tahun kan, budak 2 tahun sampai 2 tahun dia tak makan apa-apa makanan, dia minum susu saja kan, dia boleh hidup. Bahkan membesar sihat pula dia. Susu je bagi. Tapi kalau kita, cuba kalau kita kalau kita minum air saja langsung tak ada makanan, mati juga. Akan mati juga sebab dia tak dapat apa-apa zat daripada dia ada air saja tak ada makanan. Ada makanan tak ada air, lagi cepat mati dia. Tapi ada susu sebenarnya cukup. Kalau ada susu boleh hidup. Sebab dia ada zat. Ada zat makanan yang menyerupai makanan. Dan susu juga merupakan lambang kepada fitrah putih tu. Lambang kepada kembali kepada fitrah. Baik. Jadi ini antara 3 benda yang tidak ditolak. Dan sebenarnya banyak lagi perkara yang Nabi SAW suka dan sentiasa ada pada Nabi lah. Kata para masyayikh kami, antaranya ada 7 benda. 7 benda yang sebenarnya berkaitan dengan keselesaan, dengan kekemasan, dengan imej yang sentiasa Nabi bawa. Yang pertama adalah siwak, kayu sugi. Siwak Nabi bawa ke mana-mana. Yang kedua gunting, gunting kecil untuk trim ni, trim kemas. Yang ketiga sikat, juga Nabi bawa ke mana-mana, tapi bukanlah Nabi berdandan. Kita dah baca bab sikat kan, Nabi bukanlah berdandan, tapi Nabi sangat kemas dan Nabi selalu sikat sebelum daripada Nabi pakai kopiah atau serban. Yang keempat cermin, begitu juga ada dibawa oleh Nabi SAW. Yang kelima minyak rambut atau minyak wangi, minyak lah. Dan yang keenam celak juga dibawa oleh Nabi. Dan yang ketujuh adalah sepit rambut. Sepit rambut. Sebab kita dah baca dalam bab rambut Nabi kan, rambut Nabi ada banyak jenis. Bila rambut Nabi panjang, itu akan dikemaskan dengan apa bahasa kita panggil, cekak yang orang perempuan pakai tu kan, cekak. Jadi dikelipkan rambut tu. Dan Nabi juga pernah disebutkan dalam hadis kan, kita dah baca, pernah ikat rambut dengan 4 ikatan, bukan 1 ikat macam kita, 4 lagi ikatan. Jadi dikemaskan rambut yang panjang. Jadi boleh tak nak pakai rambut panjang? Boleh, tapi kemas. Jangan sampai orang tengok pun kita dengan Pontianak sama lebih kurang. Mengilai duduk atas pokok tu, orang paku belakang kan. Orang paku belakang. Jadi ada juga riwayat para sahabat menyatakan bahawa sahabat bila cium tangan Nabi SAW, mereka rasakan seolah-olah seperti tangan Nabi tu baru dicelupkan ke dalam bekas yang penuh dengan minyak wangi. Maksudnya fresh lah. Fresh, bau wanginya tu bau wangi yang fresh. Dan sebenarnya ada kaitan juga makanan-makanan yang kita makan dengan bau badan. Badan kita ni berbau sebenarnya sebab makanan juga. Jadi sebab tu Nabi SAW juga pernah larang orang yang makan bawang kan, makruh hukumnya. Yang makan bawang masuk masjid, maknanya jemaah. Jadi Nabi buat satu tegahan, bukan maksudnya tak bagi pergi masjid, tapi maknanya sunnahnya berwangi-wangian. Dan jangan, Nabi sebut dalam hadis tu apa, malaikat akan terasa sakit dengan apa yang manusia terasa sakit. Maksudnya kalau mulut bau busuk, kita ni dalam solat kan munajat kita, nak keluar Quran, nak keluar zikir daripada mulut kita. Mulut bau bawang, mulut bau busuk. Orang sebelah kita boleh bau kalau mulut kita tu memang tengah berbau. Jadi Nabi makruh, Nabi larang. Maknanya makan bawang putih, lepas tu pergi masuk masjid. Pergi masuk masjid untuk semayang. Maksudnya kena, kalau dalam zaman kita dikiaskan dengan rokok lah. Orang merokok sama agak, mulut jadi berbau, pergi masuk semayang, orang sebelah pun tak tahan. Campur bau rokok, bau air liur dia lagi pula. Bercakap ni pula baru lepas mengaji tajwid pula. Jadi
dia baca tu sungguh-sungguh lah bacanya, keluar nak bagi dengar ke telinga dia kan. Bismillahirrahmanirrahim. Orang sebelah, ya Allah, bau jenuhnya aku nak menahan. Jadi gosoklah gigi, gosoklah gigi sebelum pergi datang semayang berjemaah. Ada satu riwayat seorang sahabat pernah masbuk, maknanya masuk masbuk, dan waktu semayang tu dia mulutnya berbau lah, mulut dia bau bawang putih. Jadi dengar Nabi SAW bersabda tentang orang yang makan bawang, jangan masuk masjid. La yaqribanna masajidana, kalau tak silap saya hadis ni, jangan dekati masjid kami, kata Nabi. Jadi lepas solat dia jumpa Nabi, dia ambil tangan Nabi dan letakkan di dadanya. Dia ambil tangan Nabi dan letakkan di dada. Dia sebenarnya sahabat ni dia berubat, sebenarnya dia sakit. Jadi dia berubat dengan makan bawang, dia berubat dengan bawang putih. Jadi dia letak tu untuk mohon maaf lah, maknanya dia bukan secara sengaja nak datang ke masjid untuk dia dengan keadaan makan bawang macam tu, tapi sebab dia tengah berubat, maka diberi keuzuran, diberi kelonggaran oleh Nabi SAW. Jadi kalau tengah berubat tak apalah, rokok bukan berubat. Bau jenuh orang menahan. Kena rokok pula, rokok suria tu pula, Allah, 3 hari tak hilang bau. Ya. Baik, hadis yang berikutnya, satu lagi hadis, kita habiskan bab ni. Oh, bukan satu ni, 3 lagi. Tengoklah kalau sempat. Wabihi ilaihi qala haddatsana Mahmud ibn Ghailan qala haddatsana Abu Daud Al-Hafari an Sufyan anil Jurairi an Abi Nadrata an rajulin wa huwa At-Tafawi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tibur rijal ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu wa tibun nisa ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu. Ini penting juga ni. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wangian bagi lelaki adalah yang terserlah baunya dan tersembunyi yang ringan warnanya, dan wangian bagi wanita pula adalah yang terserlah yang pekat warnanya dan tersembunyi baunya. Dia terbalik. Zaman kita sekarang terbalik kan. Makna yang laki patutnya yang daripada pintu boleh cium bau dah. Tapi warnanya tu cair, tak pekat, baunya pekat. Ni orang lelaki. Yang orang perempuan, dia punya minyak wangi tu warnanya tu yang cair, warnanya tu yang pekat, tapi baunya cair. Jadi sebenarnya hadis ini menunjukkan bahawa, dalil bahawa orang perempuan pun boleh pakai minyak wangi. Maknanya ada hadis yang menunjuk watibun nisa, maknanya minyak wangi bagi wanita. Maknanya wanita boleh pakai minyak wangi, tapi tengok objektif, tengok tujuan. Tujuan bagi wanita pakai minyak wangi hanya sekadar untuk menghilangkan bau sahaja. Hilangkan bau, bukan untuk menarik perhatian orang, terutama orang lelaki yang ajnabi. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi sebut wanita yang dia keluar daripada rumahnya pakai minyak wangi untuk dicium oleh orang lelaki, maksudnya sengaja dia tarik perhatian orang lelaki. Dalam riwayat sebut wahya hakadha hakadha, Nabi sebut dia ni begini, bagian. Maknanya Nabi sebut daripada kehinaan-kehinaan. Dalam sebahagian riwayat yang lain Nabi sebut dengan jelas wahya zaniyah, dia ni perempuan pelacur. Nabi sebut. Sebab apa? Wangi tu diumpamakan, Nabi umpamakan macam pelacur. Sebab kerja pelacur kalau kita tengok kan, dia tunggu tepi-tepi lorong ke mana-mana tempat dia nak tunggu cari dia punya customer tu, kan dia tarik perhatian. Kan, bang, mainlah sini bang. Kan, kalau bapuk-bapuk pun sama juga kan. Abang. Pergi Bukit Bintang. Lalu kat tepi kan, buka tingkap tu. Abang, ambil lah saya bang. Kan, dia menarik, maknanya menarik orang. Dan Nabi umpamakan begitu sebab dia dengan bau dia menarik orang lelaki kepada menciumnya. Maknanya daripada jauh pun orang dah cium sebotol minyak wangi kau pakai ni. Wangi sangat.
Jadi kita tengok daripada hadis Nabi, sunnahnya dah terbalik dah dengan apa yang orang buat sekarang. Orang perempuan bila keluar dia pakai minyak wangi dia sebotol dekat office kan, datang dia masuk dalam lift tu jenuh gitu, Allah bau. Duduk dalam lift pun berbau kuat. Di rumah bau kunyit hangit aja, bau goreng ikan aja, tak pakai minyak wangi pula dengan suami. Lepas tu hak dekat rumah tu dilayan suami tu pakai minyak wangi sebotol tu. Tapi terbalik, bila keluar baru dia pakai minyak wangi-wangi banyak-banyak, pergi office baru pakai minyak wangi banyak, tapi di rumah tidak berkeadaan sebegitu. Hatta sampai pada part hubungan suami isteri pun lupa nak pakai. Bau hangit ketiak macam tu je lah. Tapi jadi juga anak 5-6 orang juga. Tapi sebenarnya itulah sunnah sebenarnya adalah seorang wanita pakai minyak wangi pekat bila waktu melayan kepada suami, waktu entertain suami dalam rumah, bukan di luar. Di luar boleh pakai minyak wangi, tapi kalau dalam konteks kita deodoran tu lah, deodoran tu cukup sebenarnya untuk sekadar menghilangkan bau sahaja, bau ketiak tu. Jadi itu ancaman Nabi SAW lah, kena jaga-jagalah. Wangi sangat pun masalah, busuk sangat pun masalah juga. Ada yang tak nak langsung, maknanya kata tak nak nanti jadi yang disebut oleh Nabi wahya zaniyah, ini nak tarik orang ni langsung deodoran pun tak pakai, minyak wangi tak pakai, sampai bila bermuamalah dengan orang pun orang duk tahan hidung. Itu pun tidak baik juga. Baik. Jadi ada 2-3 hadis lagi yang saya ingat panjang juga untuk disyarahkan. InsyaAllah kita berhenti setakat ni dululah, dan kita akan sambung untuk habiskan bab ini dalam pengajian kita yang akan datang insyaAllah. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan salah satu daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita niatkan ittiba' untuk sunnah, dan mudah-mudahan dengan sebab kita nak berwangi-wangian, mudah-mudahan kita dapat mencium wangi-wangian syurga, mencium wangi-wangian yang berada pada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia dalam syurga nanti. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan. Allahumma ijma'na ma'al habibil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jannatika jannatil firdaus ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.